Indah permai bumi kita, aman sentosa sentiasa. Lihat sungai yang mengalir, deru ombak yang berdesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua penonton dan murid-murid yang dirahmati Allah? InsyaAllah hari ini bersama dengan saya lagi dalam siri pembelajaran online pendidikan Islam bagi tahun 6. Baik, pada hari ini insyaAllah kita sama-sama akan mempelajari dan mengulang kaji tajuk pendidikan Islam di bawah tajuk Hargai Alam. Hargai alam. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Ya, kita tahu alam sekitar, tapi apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar ialah sumber alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam perlu dipelihara supaya keharmonian manusia terpelihara. Antara contoh sumber alam yang pertama ialah kutub utara. Sejuk. Yang kedua, gunung. Gunung apa yang terkenal di Malaysia ini? Tak lain tak bukan Gunung Kinabalu. Yang ketiga, contoh sumber alam ialah sungai. Yang keempat, manusia. Yang kelima, haiwan. Apa contoh haiwan yang ada di muka bumi ini? Yang pertama, kita boleh lihat burung, ikan, anjing, kucing dan sebagainya. Yang keenam, lautan. Yang ketujuh, tumbuh-tumbuhan. Yang ke-8, padang pasir. Semua yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh sumber alam, yang mana setiap satu daripadanya memerlukan antara yang lain. Baik, kita sudah tahu apa itu alam sekitar dan saya sudah tunjukkan apa dia contoh-contoh yang ada pada alam ini. Jadi, bila mana kita dah tahu tentang alam sekitar dan juga contoh-contohnya, maka tak lain tak bukan pasti di sana ada adab terhadap alam sekitar. Di sini saya dah letakkan 3 poin. Yang pertama, menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal, seperti pembuangan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Kita tak payah ambil contoh yang besar, kita ambil pembuangan sampah sahaja. Pembuangan sampah, kalau tak diatur dengan secara yang teratur atau baik, dia akan menyebabkan keadaan yang tidak selesa. Pertama, kita ambil contoh. Kalau sampah dibuang merata-rata, keadaan pemandangan mata kita akan sakit. Yang kedua, kalau dibuang dalam sungai, aliran sungai akan terjejas, akhirnya tersumbat dan sebagainya yang mengakibatkan banjir. Yang kedua, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Aktiviti pembalakan, aktiviti memotong pokok, kalau tak dilakukan secara terancang dan penanaman semula, ekosistem akan berubah. Sebagai contoh, kita ada kawasan hutan. Kita tebang pokok yang merupakan tempat tinggal burung-burung, semata-mata kita nak ambil kayu dan buat sarang burung. Padahal di hutan tu dah elok je burung tu duduk diam-diam. Kita pula ambil dan buat sangkar di rumah menggunakan kayu dan sebagainya. Yang ketiga, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi
bahan kimia yang berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Baik, kita bagi contoh kilang-kilang yang mengeluarkan asap-asap hitam. Kan, kalau setiap hari dibiarkan, maka akan berlakulah pencemaran udara, bau yang tidak enak, pemandangan yang kabur seperti jerebu dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita mengawal daripada pertama tadi, pembuangan sampah dan sisa toksik. Yang kedua, penebangan hutan ataupun penebangan pokok. Yang ketiga, asap dan juga udara. Kita sudah tahu apa itu alam sekitar tadi, kemudian contoh-contohnya, kemudian adab terhadap alam sekitar. Dan sekarang kita nak terus kepada kepentingan menjaga adab terhadap alam sekitar. Yang pertama, dapat menikmati udara segar. Dapat menikmati udara segar. Baik, jika alam ini terpelihara, udara yang kita hirup tiap-tiap hari adalah udara yang segar. Kita boleh bayangkan seperti mana kita bangun subuh. Di subuh hari, udara yang kita hirup segar. Kan? Segarkan badan, terasa sengal-sengal hilang. Sebab apa? Malam kurangnya aktiviti pembakaran dan sebagainya. Jadi, udara yang kita hirup di subuh hari, udara yang amat segar. Begitu yang kita nak nikmati sepanjang hari. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yalah, bila udara kita dah sihat, pemandangan kita pun ceria setiap hari, jadi kesihatan kita di tahap yang terbaik. Kurangnya hirupan udara yang tidak segar dan sebagainya. Yang ketiga, habitat flora dan fauna terpelihara. Hutan tak dicerobohi, pokok-pokok tak ditebang dan sebagainya. Jadi hidupan boleh hidup dengan tenang di dalam hutan dan juga alam sekitar, menumpang sama dengan kita, insya-Allah. Yang keempat, keseimbangan alam terpelihara. Ekosistem, keseimbangan alam terpelihara. Dan yang kelima, meningkatkan sumber pendapatan. Baik, sekarang kita jelaskan atau kita terangkan tentang akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Jika orang tidak ambil peduli atau tidak ambil tahu tentang adab menjaga alam sekitar ini, apa akan jadi? Yang pertama, hakisan tanah. Hakisan tanah. Bila hakisan tanah, maka tanah akan runtuh. Tanah akan runtuh. Disebabkan apa? Yang pertama, salah satu sebabnya adalah penebangan atau tebang pokok secara berleluasa tanpa ambil kira kawasan berisiko atau tidak. Yang kedua, kepupusan habitat dan hidupan. Kepupusan habitat dan hidupan. Kita tahu di hutan penghuninya adalah burung, haiwan-haiwan yang lain. Apabila pokok ditebang secara berleluasa, maka di mana tempat tinggal mereka? Yang ketiga, pencemaran air akan berlaku. Kita bukan saja fokus pada penebangan pokok, tapi juga fokus pada pembuangan toksik dan juga pembuangan sampah. Jika dibuang sampah secara berleluasa ataupun orang menebang pokok dan habuk-habuk pokok itu terus kepada sungai, maka keadaan sungai tidaklah jernih seperti dulu yang kita lihat masa kita kecil-kecil dulu. Yang keempat, akibat jika kita tidak menjaga alam sekitar ialah berlakunya pencemaran udara. Yang kelima, akan berlakulah ketidakstabilan alam. Yang keenam, pendapatan penduduk terjejas. Apabila berlaku perkara-perkara yang kita tak ingini satu kawasan, yang pertama tanah runtuh, yang kedua pencemaran udara, bau dan sebagainya, jadi penduduk di situ akan terjejas pendapatan mereka. Yalah, balik-balik kena pindah je. Baru duduk tanah runtuh, baru duduk kawasan tu rupanya dekat dengan kilang. Baik, kita ambil satu ayat daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi
sesudah Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Baik, yang terakhir kita dapati rumusan daripada perbincangan kita pada hari ini ialah adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Maknanya kestabilan, keharmonian alam ini terus terjaga dan terbela. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga. Bumi kita hanya satu, penduduknya ramai. Kalau yang ramai tidak menjaga yang satu, maka hancurlah. Dan jika semua bergabung tenaga bekerjasama menjaga alam ini dengan baik, insya-Allah alam ini tidaklah tersiksa dan kita dapat hidup dengan bahagia. Baik, saya tinggalkan kalian dengan sebuah nasyid yang amat sedap didengar sebagai tanda penghargaan kepada alam. Terimalah nasyid bertajuk Lestari Alam.